Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan untuk laporan kertas kerja Wicit ini, yang mana kami akan memberi penekanan kepada bab yang sesi yang kami pilih, iaitu sesi yang keempat, Geopolitik and Global Security. Sebelum kita masuk kepada slide yang seterusnya, saya ingin memperkenalkan para ahli pembentang dalam kumpulan saya, iaitu yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Aiman Hakimi bin Syaran, nombor matrik I211055175. Yang kedua adalah Muhammad Rizwan bin Muhammad Sanusi. Yang ketiga adalah Muazzah Adawiyah binti Muhammad Sabri. Yang keempat adalah Nurina Aina Batrisha binti Muhammad Jeffrey. Dan yang terakhir sekali adalah Nur Diana binti Muhammad Ali Hanafiah. Okey, baik. Kita masuk kepada pengenalan, di mana USAS ataupun Universiti Sultan Azlan Shah, mereka telah mengadakan persidangan Wicit ini, iaitu The World Conference on Islamic Thought and Civilization. Mereka telah mengadakan Wicit ini semenjak tahun 2012 lagi, di mana ia diiktiraf sebagai satu jenama yang telah ditawarkan sebagai salah satu acara kerajaan negeri Perak, dengan peserta yang hadir daripada 30 buah negara, yang mana kalau kita lihat dekat sini, kali terakhir Wicit ini diadakan adalah pada tahun 2018. Sebab apa? Disebabkan ianya tertangguh selama beberapa tahun akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara kita pada ketika itu, di mana persidangan Wicit ini dia telah dianjurkan di bawah naungan Raja Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, iaitu Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah. Dan kalau kita lihat dekat sini, tujuan utama persidangan Wicit ini diadakan adalah untuk kita menyediakan platform dan saluran untuk pemimpin-pemimpin serantau dan antarabangsa, juga ulama, intelektual, profesional dan orang ramai untuk menyatakan diri mereka sebagai pertukaran idea semasa di dalam sesi-sesi yang akan dibentangkan, juga untuk tujuan menangani sebenar dan masalah kontemporari yang sebenar mempengaruhi dari masa ke semasa. Okay, seterusnya, apa yang dikatakan di dalam Wicit ini juga, persidangan ini kita berhasrat untuk memberikan lebih tumpuan kepada apa yang boleh ditawarkan daripada segi pengalaman kehidupan yang sebenar. Dan kalau kita lihat dekat sini adalah seperti pengambilan yang boleh disusuli dengan program-program tindakan yang sebenar. Wicit yang diadakan pada tahun 2022 ini, dia bertujuan untuk kita meneroka falsafah dan strategi untuk keharmonian sosial dan kestabilan politik bagi masyarakat, untuk dia menyatakan pelbagai harapan sosial dan politik mereka antara satu sama dengan yang lain. Dan selain daripada itu juga, peserta-peserta boleh meluahkan dan berkongsi pengalaman dan pengetahuan peribadi mereka di dalam kita menangani isu-isu masalah konflik antara satu sama yang lain, juga seperti konflik sosial politik, ketenteraan, agama dan sebagainya. Okay, baik. Seterusnya kita masuk kepada sesi Wicit ataupun tema Wicit yang diadakan pada tahun 2012, yang mana tema yang digunakan pada sesi Wicit tahun 2012 adalah
Contemporary Challenge and Reality, iaitu cabaran dan realiti semasa yang digunakan pada tema WeChat tahun 2012 pada ketika itu, yang mana dia merupakan salah satu usaha yang sangat dinamik dalam menangani isu-isu global. USAS telah menganjurkan WeChat ini secara dui tahunan semenjak tahun 2012, iaitu di mana banyak pencapaian yang berlaku pada ketika waktu itu. Dan pada waktu itu peserta yang datang lebih daripada 20 buah negara dengan dihadiri seramai 27 para pemikir-pemikir dari beberapa negara dan 270 kertas kerja yang ingin dibentangkan di dalam setiap sesi yang diadakan pada tahun 2012 pada ketika itu. Baik, kita masuk kepada yang seterusnya, iaitu sesi WeChat pada setiap tahun. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya telah sebutkan pada sesi WeChat pada tahun 2012. Kita masuk kepada sesi WeChat pada tahun 2016, yang mana sesi WeChat pada tahun persidangan WeChat pada tahun 2016 dia membawa tema Future World, iaitu dunia masa depan, dengan harapan kat sini untuk meletakkan asas dan garis panduan bagi umat Islam untuk meneroka dan mencari makna bagi apa yang sebenarnya dia membentuk dunia pada dunia masa depan bagi mereka. Dan pada tahun 2017, WeChat mengambil alih keamanan global dengan niat yang disengajakan untuk mereka mencari tanggapan tentang keadaan, keamanan, kemakmuran dan kesopanan manusia untuk dunia yang akan datang pada dunia masa depan mereka. Dan kalau kita lihat pada sesi WeChat tahun 2018, yang mana dia sengaja difikirkan secara perbandingan yang lebih praktikal, lebih pragmatik dan terprogram dalam pendekatannya terhadap isu-isu yang diperketatkan dan bukannya teori teori akademik dan retorik semata-mata. Dan apa yang diharapkan adalah dunia ini dia membolehkan kita menterjemah semua teori yang ada, seperti idealisme akademik dan retorik tinggi ke dalam karya dan aktiviti yang ketara, dan supaya kita dapat memastikan daya maju yang jangka panjang. Persidangan sesi WeChat pada tahun 2018 ini dia bertemakan menjamin masa hadapan, yang mana kalau kita lihat kat sini dia bertujuan untuk memberi lebih tumpuan kepada perkara yang boleh ditawarkan dari segi pengalaman hidup, dari segi pengalaman kehidupan yang sebenar, dan pengambilan yang boleh disusuli dengan program tindakan sosial sebenar pelaksanaan secara langsung dan segera. Kemudian saya masuk pada WeChat yang dianjurkan pada tahun 2020. Dan kalau kita lihat dekat sini, pada mulanya dia dirancang dan bertujuan untuk mengekalkan trajektori yang mana ia boleh melihat ke arah dunia masa depan dengan mengharmonikan tema perkongsian kemanusiaan kita dengan tema sebelumnya, iaitu keamanan global dan menjamin masa depannya. Baik, seterusnya saya masuk kepada sesi-sesi WeChat yang dibentangkan pada WeChat tahun 2022 ini, di mana sesi yang pertama adalah berkenaan dengan Humanity Converged, iaitu kemanusiaan berkumpul, yang mana sesi ini telah dibentangkan oleh para penterjemah kita daripada 4 buah negara, iaitu yang pertama adalah HE Dr. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kedua, Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali,
pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sultan Azlan Shah dan Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia Minda UKM. Ketiga, Mr. Virginie Biotiao iaitu Charge d'Affaires Kedutaan Perancis di Malaysia. Dan yang keempat, Dr. Makio Miyagawa, bekas Duta Jepun ke Malaysia dan bekas Penasihat Khas Keselamatan Negara Jepun. Yang mana di dalam sesi ini Humanity Converged, kita melihat kepada lebih banyak penumpuan wujud manusia kita hasil daripada politik, seperti dan kesihatan, krisis alam sekitar, makanan dan keselamatan. Yang mana krisis-krisis ini dia mempunyai akibat yang sangat meluas kepada kita. Seterusnya saya masuk kepada topik yang kedua, sesi yang kedua, yang mana sesi berkenaan dengan integriti dan takbir urus diri yang baik. Okey, kalau kita lihat di dalam sesi ini ada 3 pembentang yang akan menerangkan bab ini, iaitu Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Mat Yunus sebagai Pengerusi Suruhanjaya Negara Malaysia MYCC, Datuk Associate Profesor Dr. Johan Syamsuddin Datuk Haji Sabaruddin, Dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, dan yang terakhir Datuk Nik Muhammad Hashuddin Yusof sebagai Lembaga Pengarah USAS, berhad sebagai moderator untuk sesi ini. Di dalam sesi integriti dan takbir urus diri yang baik ini, mereka menekankan ia adalah fungsi persepsi sosial, yang mana masyarakat manusia yang ada sekarang ini, mereka menganggap kerajaan memenuhi keperluan asas sosial mereka. Seterusnya kita masuk kepada sesi yang ketiga, iaitu Economic Model of Stability and Sustainability yang bermaksud model ekonomi, kestabilan dan kemampuan. Yang mana pada sesi ini dia dibarisi oleh para pembentang, oleh Dr. Muhammad Abdul Khalid sebagai pemegang amanah Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia dan bekas penasihat ekonomi Perdana Menteri. Juga dibentangi oleh Datuk Dr. Ooi Ki Beng sebagai pengarah eksekutif Institusi Pulau Pinang Malaysia, dan Profesor Datuk Dr. Ahmad Kamil Maidin Mira, Dekan Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat Universiti Sultan Azlan Shah sebagai moderator untuk sesi ini. Okey. Apa yang dibentangkan dalam sesi ini? Pandemik COVID-19 dia memaksa kita untuk memikirkan semula pemodelan segala ekonomi yang ada pada negara kita. Dan untuk yang seterusnya, saya masuk kepada sesi yang keempat, yang mana sesi ini dia memberi penekanan kepada tajuk kami yang kami pilih, iaitu Geopolitik and Global Security. Saya terangkan sedikit saja, yang mana Geopolitik and Global Security ini akan disambung oleh pembentang yang seterusnya. Okay. Geopolitik and Global Security yang bermaksud geopolitik dan keselamatan global, yang mana pada sesi ini dia diadakan dengan kerjasama Pusat ASEAN untuk Islam, Keamanan Global dan Bukan Keganasan. Yang mana pada sesi ini dia dibarisi oleh para pembentang, iaitu Mr. Virginie Biotiao, iaitu Charge d'Affaires Kedutaan Perancis Malaysia. Yang kedua adalah Mr. Timo Gosman, Charge d'Affaires Delegasi Kesatuan Eropah ke Malaysia, dan moderator Profesor Dr. Siva Murugam Pandian, Profesor Sains Sosial Universiti Sains Malaysia. Okay, sampai sini saja saya punya
pembentangan, saya akan sambung, saya akan teruskan kepada para pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Muhammad Simsi. Nombor matrik saya I20305045. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang hubungan antara sesi 4 WCIT dengan falsafah. Baik, sesi 4 pada persidangan WCIT 2022 membawakan tajuk Geopolitik and Global Security, yang bermaksud geopolitik dan keselamatan global. Topik ini membicarakan tentang strategi dan dasar geopolitik dalam sesebuah negara. Dalam bincangan ini, moderator ada menyebut, moderator ada mengeluarkan petikan daripada Simon Dalby dalam bukunya, iaitu Rethinking Geopolitics, iaitu geopolitik adalah perkara budaya yang kompleks, di mana identiti dirumus, diwakili dan ditindas dalam wacana politik kontemporer. Semasa dalam perbahasan topik ini, ahli panel dan juga moderator mengeluarkan masalah-masalah, iaitu masalah security makanan, masalah inflasi, jenayah cyber dan juga perubahan iklim. Kemudian ahli panel ada menyatakan bahawa tiada negara yang boleh selesaikan masalah ini dengan sendirinya. Yang maksud, setiap negara perlu bekerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Sebagai contoh, peperangan yang terbaru ini, iaitu perang Ukraine dan Rusia. Dalam peperangan tersebut, akibat daripada peperangan tersebut, terdapat beberapa masalah yang berlaku. Contohnya, daripada segi pengeksportan gandum, kerana Ukraine adalah satu negara mengeksport gandum yang agak besar dalam global. Jadi bila berlakunya peperangan, maka pengeluaran gandum dalam negara itu mungkin terhad. Dan apabila pengeluaran terhad, maksudnya supply yang terhad, akan menyebabkan demand yang tinggi. Bila demand yang tinggi, negara-negara pengeluar ni terpaksa keluarkan lebihan gandum. Tapi untuk menjaga kemaslahatan dalam negara diorang, contohnya negara-negara Arab yang menggunakan gandum terlalu tinggi, yang memang makanan ruji diorang adalah roti, mereka terpaksa mengeluarkan gandum untuk negara mereka dan juga negara luar. Jadi apabila bekalan untuk negara mereka tak cukup, maka diorang terpaksa menghadkan kadar pengeksportan gandum ke negara-negara luar. Bagi negara-negara kecil, negara-negara yang bukan pengeluar gandum, mereka akan terkesan dengan sekatan daripada ekspor gandum ni. Jadi apabila ekspor gandum yang terhad, maka demand daripada negara-negara akan tinggi. Jadi apabila demand yang tinggi tapi supply yang kurang, maka akan berlakulah kenaikan harga, akan berlakulah inflasi. Untuk mengaitkan antara sesi 4 WCIT 2022 ini dengan falsafah yang telah kita pelajari, bidang falsafah yang berkait dengan perbincangan ini adalah bidang falsafah aksiologi, di mana bidang ini membicarakan tentang nilai. Apakah bentuk nilai tersebut? Jadi bentuk nilai tersebut ialah nilai baik dan buruk, yang mana ia membicarakan tentang etika dan morality. Kemudian nilai benar atau salah, yang mana membicarakan tentang sesuatu kebenaran. Dan akhir sekali, nilai keindahan atau hodoh, yang membicarakan tentang estetika sesuatu. Dari segi etika dan morality, Socrates ada mengajarkan tentang manusia perlu dipandang dari segi masyarakat yang kompleks.
bukan sebagai individu, kerana manusia perlu hidup secara bermasyarakat. Kerjasama manusia dalam bermasyarakat akan menjadikan kehidupan manusia lebih baik. Sokrates juga ada menyatakan bahawa dasar manusia ini dipandang dari segi moralnya, dan dasar masyarakat dipandang dari segi etikanya. Jadi moraliti manusia perlu dikawal, dan juga etika masyarakat perlu dipatuhi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan juga kestabilan politik sesebuah tamadun. Perbicaraan mengenai benar atau salah, Sokrates mengajarkan kita tentang dialectical argument ataupun pemikiran dialektik, yang merupakan satu proses pemikiran yang mengandungi langkah penyangkalan ataupun penafian, dan juga cross examination, iaitu soal menyoal untuk membuktikan kebenaran yang diterima sebagai satu kebijaksanaan ataupun dilihat sebagai satu kebodohan untuk sesuatu pendirian itu. Geopolitik sesebuah negara biasanya ditakrifkan oleh strategi dan dasar geopolitiknya. Di tengah-tengah pertimbangannya, geopolitik sentiasa dikaitkan dengan kepastian dalam melayani kepentingan negara tertentu, malah turut mengorbankan kepentingan global yang lebih besar. Semuanya terjadi adalah demi keselamatan negara. Dalam dunia yang saling bergantung ini, peristiwa pandemik COVID-19 telah membuktikan kepada kita bahawa mempertimbangkan kepentingan global yang lebih besar dan lebih luas menjadi asas yang lebih utama dan penting daripada kepentingan diri sendiri yang terhad. Hujah ada mengatakan bahawa mencapai keselamatan negara yang muktamad perlu mengandaikan penubuhan keselamatan global sebelum ini. Kesan daripada perang Ukraine semasa merupakan satu bukti keperluan untuk keselamatan global dalam mencapai keselamatan negara individu kita. Geopolitik dapat diertikan sebagai sistem politik atau peraturan dalam mewujudkan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografi suatu negara, di mana apabila dilaksanakan dan telah berhasil, ia akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Dalam erti kata lain, geopolitik juga merupakan kuasa pemerintahan atau pengaruh individu untuk menyokong sesuatu pihak. Geopolitik juga dikaitkan tentang kebebasan edaran dan menjadi tonggak ekonomi bagi menaik taraf ketersambungan dan infrastruktur fizikal dan digital yang merupakan sebuah sektor yang diperlukan oleh wilayah Indo-politik. Teknologi digital juga adalah salah satu kepentingan bagi gastronomi. Gastronomi merupakan kajian mengenai hubungan antara budaya dan makanan. Ia adalah sebuah topik yang dapat dikaitkan dengan geopolitik dan keselamatan global, di mana kita perlu mencipta dasar awam antarabangsa. Hal ini kerana teknologi digital ini telah dibina oleh syarikat swasta. Dilihat dari kehebatan negara Perancis yang amat mementingkan kesatuan Eropah, kerana melaluinya, ia dapat menguasai wilayah geografi yang sangat besar dan luas. Perancis juga mempunyai aset sendiri, iaitu dasar kebergantungan kepada negara China, kerana China merupakan rakan kongsi yang penting dan kuasa saingan besar berbanding negara-negara lain. Walaupun begitu, mereka tidak boleh bertindak melakukan sesuatu secara suka hati disebabkan mereka ini berkongsi nilai dan idea yang sama sesama mereka. Dalam usaha Malaysia bagi mengimbangi antara perniagaan dan politik adalah melalui pilihan raya, iaitu PRU15, di mana rakyat Malaysia akan diberi peluang untuk membuang undi bagi menentukan siapakah pemimpin yang akan bertanggungjawab dalam menguruskan dan memutuskan jalan mana yang harus dituju. Usaha ini merupakan satu pandangan yang wajar dipandang tinggi dalam mana-mana negara demokrasi kerana diyakini mampu membawa negara ke arah demokrasi yang sebenar. Melaluinya juga, semua rakyat boleh memilih pemimpin bagi mewakili suara mereka dalam menggubal perundangan negara.
Negara demokrasi mempunyai kapasiti yang unik berbanding dengan rejim authoritarian, yakni penumpuan kuasa dalam seorang pemimpin atau elit yang tidak bertanggungjawab secara perlembagaan kepada rakyat untuk membetulkan susun jalur perjalanannya. Jadi, jika sesebuah negara itu menganggap mereka telah menuju ke arah hala tuju yang salah, apabila tiba hari pilihan raya, negara demokrasi turut mempunyai peluang untuk menebus jalan mana yang harus dituju untuk masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muazzah Adawiyah binti Muhammad Sabri, nometrik I 21105134. Jadi berdasarkan perbincangan geopolitik dan global security yang telah berlangsung sepanjang WeChat, Madam Virginie telah menyatakan pandangan beliau terhadap Malaysia. Antaranya ialah beliau mengatakan bahawa yang setiap negara ini seharusnya berurusan dengan negara jiran dengan kawasan serantau berbeza, dengan cara yang berbeza, dan Malaysia tidak perlu terkecuali, dalam erti kata lain, tidak membuat keputusan yang sendiri. Jadi Malaysia ni akan memilih saat-saat di mana ia akan mempunyai kerjasama dengan negara-negara tertentu atau meminta untuk diketepikan. Contohnya, jika ada negara yang bekerjasama dengan mana-mana negara mengenai sesuatu sektor, maka Malaysia ni tidak akan campur tangan dengan negara tersebut. Hal ini bagi mengelakkan berlakunya perebutan dan pergaduhan di antara negara-negara. Jadi sikap berkecuali ini boleh difahami sebagai tidak melakukan apa-apa atau tidak campur tangan dengan negara-negara yang mencapai satu-satu aspek. Tambahan lagi, Virginie berkata Malaysia telah menunjukkan bahawa di Asia misalnya, yang Malaysia ni telah bersedia untuk membuat cadangan, penyelesaian, dan mereka bersedia untuk bekerjasama dengan negara-negara lain. Selain itu, Malaysia juga turut dilihat sebagai sebuah negara yang mempunyai prinsip yang sangat jelas tentang apa yang terkandung dalam dasar luar negara. Jadi seterusnya kita akan masuk sedikit bahagian dasar luar negara. Jadi apakah maksud dasar luar negara? Menurut Prof. KJ Hosty, seorang pakar dan perintis dalam kajian politik antarabangsa yang menghasilkan ribuan artikel, jurnal, buku-buku dalam bidang kepakaran beliau mentakrifkan dasar luar ialah suatu polisi yang digunakan oleh sesebuah negara apabila berinteraksi dengan negara-negara dunia lain. Seterusnya, terdapat dua bentuk hubungan, iaitu bilateral dan multilateral, sama ada di peringkat serantau maupun global. Bilateral merupakan hubungan antara dua negara, contohnya hubungan antara Malaysia dengan Singapura, Malaysia dengan Jepun, Malaysia dengan Britain. Seterusnya, yang multilateral pula hubungan dalam bentuk kumpulan ataupun pertubuhan. Contohnya hubungan antara Malaysia dengan negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN ni ada 10 negara dan termasuk Malaysia. Contoh yang lain, hubungan antara Malaysia dengan negara-negara Commonwealth atau negara-negara bekas jajahan Britain. Apakah kepentingan menjalankan dasar luar negara? Yang pertama, untuk menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Jadi Malaysia perlu mengekalkan kedaulatan dan menjamin keselamatan daripada ancaman luar. Oleh itu, Malaysia perlulah sentiasa mengukuhkan hubungan dengan negara-negara serantau dan antarabangsa. Sebagai contoh, Malaysia telah memeterai perakuan bersama semua negara serantau untuk terus memelihara keamanan, kebebasan dan berkecuali. Jadi perkara inilah yang diberakui melalui pengisytiharan Zone of Peace, Freedom and Neutrality, ataupun yang bermaksud zon aman, bebas dan berkecuali. Yang kedua, untuk menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi negara. Contohnya, negara kita ni perlu menjalinkan perdagangan dengan negara luar untuk mengeksport dan mengimport pelbagai produk maupun perkhidmatan tertentu. Dengan itu, kegiatan ekonomi dalam negara kita ni akan lebih berkembang dan maju. Malaysia tidak boleh menjalankan dasar memencilkan diri daripada melaksanakan perdagangan antarabangsa. Jadi dengan adanya dasar luar
Ia merupakan pembuka jalan kepada wujudnya perjanjian perdagangan dua hala atau pelbagai hala. Okey, akhir sekali, sebagai sebuah negara yang mempunyai majoriti penduduk Islam yang ramai, Malaysia juga memberi kepentingan kepada perpaduan ummah dan semangat kerjasama di kalangan negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Status Malaysia sebagai sebuah negara membangun adalah penting bagi Malaysia untuk melibatkan diri secara aktif dalam pergerakan pertubuhan-pertubuhan yang besar. Saya ada senaraikan dekat slide, boleh tengok yang senarai ni lah. Okay, jadi melalui pertubuhan-pertubuhan ni, Malaysia telah berusaha untuk menggalakkan kerjasama selatan-selatan di kalangan negara untuk membangun di dalam dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordiana binti Muhammad Ali Hanafiah. Apa yang saya dapat simpulkan daripada WeChat, yang pertama saya yakin bukan saya sahaja yang berpendiam bahawa pencapaian pelbagai budaya kita amatlah penting kepada kemakmuran ekonomi dan pertubuhan di masa akan datang. Dan yang kedua, tanpa kepelbagaian budaya, dunia menjadi semakin miskin dan rakyat serata dunia semakin hari semakin enggan berkongsi nilai kemanusiaan. Dekat maksud yang nombor 2 ni, dia nak menceritakan kita tidaklah ego ataupun kita tidaklah ego dan kita punya cara ataupun budaya sahaja, sebab kerana dengan adanya kebudayaan dapat kita mengeratkan ataupun berkongsi sesama manusia yang lain. Dan yang ketiga, kita dapat merasakan manfaat kepelbagaian budaya dalam masyarakat bukan melalui angka ataupun statistik semata-mata, malahan melalui kisah-kisah sebenar, pengalaman dan perkongsian melalui pertemuan sesama manusia. Sekian sahaja daripada kumpulan kami.